Kisah pembunuhan melibatkan seorang pensyarah Universiti Teknologi Mara UiTM, Bakarudin Busu, yang dibunuh dan mayatnya dibakar di Jalan SS19 Palang 6, Subang Jaya 9.30 malam pada 12 Februari 2002. Ikuti kisah pembunuhan dan prosidin kes bersama bekas wartawan jenayah utusan Malaysia Syahril Ekadir dan Peguam Hanif Katri Abdullah. Siti Rahmah, si teman wanita Zulkarnain, pegawai di sebuah syarikat kejuruteraan di Petaling Jaya. Zulkarnain alias yang juga teman lelaki bekas penuntut UiTM, Siti Rahmah Azman Subramaniam, pernah menghalang wanita itu bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan GRO di sebuah kelab. Namun kerana Siti Rahmah berkeras hendak bekerja sendiri demi menyambung pelajarannya selepas gagal dalam jurusan Sains Sukan sebanyak 3 kali, wanita itu tekad bekerja sebagai GRO bagi mendapatkan wang demi meneruskan semula pengajiannya itu. Sehinggalah kira-kira jam 3 pagi pada awal Februari 2002, Siti Rahmah mengadu ada bertemu dengan seorang pensyarah yang dikenalinya di UiTM di tempatnya bekerja, iaitu di sebuah kelab di Taipan, USJ. Siti Rahmah memberitahu pensyarahnya itu cuba melakukan perkara tidak baik kepadanya dan itu adalah insiden pertama sepanjang dia bekerja di kelab malam terbabit. Zulkarnain berang apabila Siti Rahmah mengadu pensyarah itu memintanya bermalam dengannya di sebuah kondominium sebagai ganjaran untuk membantunya dalam rayuan supaya diterima kembali ke kolej. Siti Rahmah menyuruh teman lelakinya itu membelasah Bakarudin, namun Zulkarnain enggan memukul pensyarah itu dan berniat mahu bertemu dan berbincang secara baik. Dalam pertemuan yang diatur Siti Rahmah pada 12 Februari 2002 kira-kira jam 8 malam. Dalam pertemuan tersebut turut bersama adalah beberapa orang yang juga rakan Zulkarnain, iaitu Norman Abdul Wahab, Azizul Azwal Muhammad Jalani dan Muhammad Zakwan Ahmad Zaki. Pertemuan berakhir dengan pertengkaran dan pergelutan antara Zulkarnain dan pensyarah itu di kawasan berkenaan, sehinggalah Zulkarnain meninggalkan kawasan berkenaan dan menurutnya hanya 3 orang yang berada di kawasan pensyarah itu berada, termasuk Muhammad Zakwan, Azizul Azwal dan Norman. Namun Zulkarnain dalam keterangannya sebelum ini dalam prosiding perbicaraan yang berlangsung di mahkamah lebih 5 tahun itu tidak mengaku terlibat dalam kes pembunuh pensyarah terbabit. Bakarudin rakan sekerja bekas wartawan jenayah mengimbas kembali pengalaman bekas wartawan utusan Malaysia Syahril Ekadir tidak tahu Allahyarham Bakarudin Busu pernah menjadi rakan setugas. Syahril sebelum ini tidak pernah mengenali siapakah Bakarudin sehinggalah diberitahu bekas pengarang berita utusan Malaysia Datuk Zaini Hassan bahawa mangsa ialah bekas rakan seperjuangan di meja sukat. Menurut Syahril, kes terbabit terjadi sewaktu cuti umum perayaan Tahun Baru Cina. Masih segar diingatannya ketika sampai di tempat kejadian pada 12 Februari 2002. Dia dan jurugambar senior Husin Ibrahim terjun ke longkang besar di jalan itu untuk melihat dengan lebih dekat mayat mangsa. Ketika sampai di kawasan longkang besar di kawasan itu, keadaan kerengkotan, katanya. Pertama kali melihat keadaan mayat berkenaan yang terbakar, dia beranggapan ia mayat warga asing. Amat menyedihkan bila melihat keadaan mayat sudahlah ditetak mangsa juga dibakar oleh pembunuhnya. Memang agak merutun jiwanya sehinggalah dia akhirnya mengetahui bahawa mayat itu adalah mayat warga tempatan yang juga seorang pensyarah UiTM jurusan Sains Sukan. Apa yang lebih menyenyak hati, Syahril berkata, ia adalah pengalaman pertama kali dalam sejarahnya sebagai wartawan jenayah yang si mangsa adalah bekas rakan sepejabat sendiri. Mayat Bakarudin disahkan berdasarkan keputusan bedah siasat oleh isteri mangsa sendiri. Sementara itu, Peguam Hanif Katri Abdullah yang mewakili tertuduh ketiga, Azizul Azwal Muhammad Jalani, menceritakan kisah mengenai anak guamnya itu. Hanif berkata, Azizul Azwal berada di lokasi salah pada waktu yang salah. Menurutnya, pemuda itu mungkin menjadi mangsa keadaan atas masalah orang lain. Azizul mengaku mengenali tertuduh pertama, iaitu Zulkarnain alias melalui abangnya, Yusman Jalani. Malah senjata yang digunakan iaitu pedang yang digunakan sebagai hiasan adalah milik abang. Hanif berkata, jika tidak terlibat dalam kes terbabit, pemuda itu mempunyai masa depan yang cerah kerana dia sepatutnya menunggu keputusan kemasukan ke universiti swasta dalam jurusan kejuruteraan elektronik. Malah dia sanggup melakukan kerja sambilan demi mencapai cita-citanya ke universiti. Pada hari kejadian iaitu 12 Februari 2002, dia mempunyai rancangan lain iaitu keluar bersama rakan wanitanya yang dikenali sebagai Dina Marshidah.
Namun patuh dengan permintaan abangnya, tertuduh ketiga itu pergi berjumpa dengan tertuduh pertama untuk menyerahkan pedang hiasan di sebuah kedai serbaguna berdekatan lokasi kejadian. Setelah menunggu, pemuda terbabit mendakwa tertuduh pertama Zulkarnain tiba dengan menaiki kereta Proton Satria bersama dua yang lain, iaitu Norman dan bekas penuntut UiTN Siti Rahmah Azman Subramaniam yang berusia 35 tahun. Ketika bertemu dengan mangsa pula, Azizul Azwal mengaku menendang perut mangsa setelah melihat Norman mengacukan pedang ke perut. Katanya, dia memilih untuk menendang mangsa bukannya Norman kerana takut dengan keadaan fizikal Norman yang berbadan besar. Dia dakwa takut untuk menegur tindakan Zulkarnain dan Norman kerana tidak mengenali mereka secara dekat. Dalam kenyataan anak guamnya itu, Hanif berkata, Azizul Azwal mengaku terkejut dan cemas ketika keadaan bertukar menjadi huru-hara. Pemuda itu dakwa melarikan diri kerana takut, terkejut dan panik setelah melihat Norman menikam mangsa. Hanif menambah, mungkin kerana takut, Azizul Azwal bukan saja tidak melaporkan kejadian itu kepada polis, malah menyembunyikan senjata berkenaan di sebuah tangki tandas. Hanya selepas ditahan polis 5 hari selepas kejadian, barulah dia mengambil semula senjata itu setelah diminta oleh pihak polis. Pada 23 Februari 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman mati terhadap 3 lelaki, iaitu Zulkarnain alias Norman Abdul Wahab dan Azizul Azwal Muhammad Jailani, termasuk seorang bekas pelajar Institut Bina Negara IKBN Muhammad Zakwan Ahmad Zaki bagi kesalahan membunuh Bakarudin. Pada mulanya, 4 orang menghadapi pertuduhan membunuh, tetapi Mahkamah Tinggi pada 2007 membebaskan tertuduh keempat, iaitu Muhammad Zakwan 29 tahun tanpa memanggilnya membela diri. Bekas teman wanita Zulkarnain, Siti Rahmah, juga menghadapi pertuduhan membunuh Bakarudin tetapi dibebaskan tanpa dilepaskan daripada tuduhan itu. Pada 2003, selepas pihak pendakwa menawarkannya menjadi saksi dalam kes berkenaan, seramai 5 panel hakim diketuai Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Ahmad Ma'ruf sebulat suara menolak rayuan akhir Zulkarnain, Norman dan Azizul Azwal. Dalam keputusannya, Hakim Ahmad berkata, Hakim Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan yang betul apabila mendapati ketiga-tiga mereka bersalah atas tuduhan membunuh Bakarudin. Hakim Ahmad berkata, Mahkamah Rayuan telah pun mempertimbangkan isu-isu yang dibangkitkan oleh perayu dan bersetuju dengan keputusan yang dicapai oleh Mahkamah Tinggi. Beliau berkata, hujah-hujah yang dibangkitkan para peguam yang mewakili ketiga-tiga perayu di Mahkamah Persekutuan tidak mempunyai merit. Zulkarnain 37 tahun, Norman 36 tahun dan Azizul 31 tahun didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 2009 atas tuduhan membunuh Bakarudin 35 tahun di Jalan SS19 Palang 6, Subang Jaya jam 9 malam pada 12 Februari 2002. Azizul Azwal berusia 18 tahun ketika insiden itu berlaku. Mayat Bakarudin yang separuh rentung dijumpai dalam longkang di Subang Jaya dan bukti yang diperoleh menunjukkan bahawa Bakarudin ditendang, ditumbuk dan ditetak sehingga mati sebelum mayatnya dibakar.